Pensejarahan China. Apakah itu pensejarahan China? Mengikut Louis Gottschall, pensejarahan atau juga dikenali sebagai historiografi merupakan penulisan sejarah. Ia tentang peristiwa yang telah berlaku yang mana prosesnya melibatkan kejadian, sumber dan gambaran yang dilakukan oleh ahli sejarawan untuk menghasilkan karya sejarah yang bantu dijadikan rujukan kepada masyarakat umum. Menurut pandangan M. Yusuf Ibrahim, pensejarahan mempunyai motif dalam penulisan karya sejarah serta mempunyai fungsi tertentu. Pensejarahan China merujuk pada penulisan yang ditulis oleh Syekh iaitu ahli sejarawan China. Sejarahan awal China ini berkait dengan kegiatan penilikan, penyembahan nenek moyang dan sebagainya. Terdapat beberapa ahli sejarah yang sangat dikenal dengan pelbagai karya. Antaranya ialah Sim Kuan yang juga dikenal sebagai Excessive Marching, Ku, Fan Ye, Yang Xiong, Wei Zhang dan sebagainya. Pemikiran sejarah merupakan proses kognitif untuk mempelajari fakta sejarah. Ia sangat penting untuk mengetahui tentang sejarah yang betul dan tepat. Oleh itu, pemikiran sejarah membantu untuk mengetahui tentang fakta yang penting atau tidak penting, penafsiran, penakulan dan melakukan inquiry. Pemikiran sejarah China ini dapat dikaitkan dengan pemikiran moral. Hal ini kerana masyarakat China mementingkan prinsip moral yang ditetapkan melalui naratif sejarah dan tafsiran sejarah. Pemikiran sejarah China ini bermula pada tahap klasik seperti Confucianisme, Taoisme, Mohisme. Selain daripada itu, terdapat juga beberapa karya yang berkaitan dengan perkembangan pemikiran sejarah China. Sebagai contohnya, Book of Changes dan The Art of War. Pemikiran sejarah moden ini memberi penegasan kepada pembinaan negara yang tertarik dengan evolusionisme, nasionalisme dan sains yang memberi keutamaan kepada pembinaan negara China. Pada awalnya, penulisan sejarah di China adalah umum dan tidak bertema. Setiap dinasti memiliki ahli sejarawan masing-masing dan hanya menceritakan mengenai sejarah dinasti mereka. Sejak kurun ke-15 sebelum Masehi adalah bermulanya pensejarahan paling awal di China. Penulisan awal China adalah bermula daripada kegiatan penilikan dan bertenung nasib dalam golongan raja dan bangsawan Wangsa Shang. Bermula pada zaman klasik, tema yang penting dalam penulisan sejarah adalah tema kemanusiaan yang ditekankan melalui penulisan biografi Li Chuan dan Chuan Qi. Dalam kitab Shi Qi yang diasaskan oleh Su Maqian mempunyai 5 bahagian dan salah satunya ialah biografi Li Chuan, iaitu biografi sejarah. Ia mengandungi riwayat hidup tokoh terkenal dalam setiap zaman seperti cendekiawan, ahli falsafah dan sebagainya. Biografi Li Chuan merupakan unsur penting dalam penulisan sejarah China. Selain itu, biografi juga penting untuk menunjukkan kepercayaan yang kuat terhadap keupayaan individu menentukan nasib sendiri dan mengawal perjalanan sejarah. Tema kerohanian diterapkan dalam penulisan sejarah melalui ajaran Konfusianisme. Konsep ajaran ini memberi pengaruh yang mendalam terhadap rohani dan intelektual masyarakat Cina mengenai tingkah laku sosial dan politik. Pada zaman imperial di Cina, penulisan ditambah dari aspek keagamaan. Ideologi Buddhism telah masuk ke dalam China dan mempengaruhi pemikiran intelek di China. Ada yang beranggapan bahawa ideologi Buddhism lebih hebat dari Konfusianisme. Pada zaman moden, perkembangan intelektual telah berlaku. Penulisan sejarah klasik dihentikan dan penulisan sejarah moden memberi fokus kepada tema nasionalisme kerana perkembangan zaman. Disebabkan pengaruh barat yang kuat, sejarawan harus dilindungi daripada terpengaruh dengan barat dan pemikiran luar. Penulisan berkembang di China secara berperingkat melalui penggunaan tulang oracle pada 1500 sebelum Masehi.
Selepas zaman dinasti Shang, dijumpai naskah awal yang merupakan Shangshu atau dikenali sebagai kitab sejarah yang dijadikan sumber klasik utama. Di dalam penulisan Shangshu mengandungi banyak unsur sastra, moral dan nasihat sebagai panduan kepada pemerintahan dan politik. Kaedah penulisan di dalam Shangshu ialah adil dan melibatkan beberapa unsur seperti falsafah, idea politik dan juga kesusasteraan. Manakala pada zaman pensejarahan Cina tradisional dapat diperhatikan gaya ataupun kaedah penulisan yang dilakukan oleh sejarawan terkenal seperti Suma Qin. Cara penulisan yang dilakukan oleh beliau sangat unik, iaitu dengan keluar mengembara ke merata tempat dan melalui pengalaman yang diperhatikan tersebut memudahkan beliau untuk memberikan gambaran yang sebenar tentang sesuatu peristiwa berkenaan. Suma Qin juga mencipta perkara baru di dalam pensejarahan Cina. Beliau menerapkan biografi, babat dan monograf dalam penulisan sejarah. Selain itu, antara gaya penulisan lain pada zaman Cina tradisional, kita dapat lihat gaya penulisan yang dilakukan oleh Pan Ku. Kaedah penulisan yang diterapkan beliau ialah berbentuk kronologi, iaitu mengikut aturan peristiwa dengan betul. Huraian bibliografi Sumatan dan Pan Ku menyebabkan kemunculan idea yin yang, iaitu merujuk kepada pemulihan kosmologi untuk pengetahuan cakrawala dan kitaran musim melalui ahli astrologi dan pengetahuan kalender. Pada setiap penulisan beliau dimulakan dengan latar belakang kehidupan setiap maharaja sejak kecil, pemilihannya sebagai maharaja dan diakhiri dengan kematian maharaja tersebut. Pada abad ke-20 pula, di China merupakan era revolusi dan bermulalah zaman Cina moden. Dari segi politik, sosial dan ekonomi dan budaya, pelbagai usaha-usaha yang dilakukan untuk mentafsir kembali kitab-kitab lama Cina. Banyak penulisan sejarah awal mula diterbitkan semula di dalam akhbar dan juga jurnal. Baiklah, kita pergi kepada subtopik yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan pelantikan sejarawan di China. Pertama sekali, kita perlu mengetahui apa maksud sejarawan. Sejarawan merupakan seseorang yang mengkaji sisa-sisa peristiwa yang telah berlaku pada masa lalu. Namun, di China, sejarawan ini dikenali sebagai Shi, iaitu sejarah atau ahli sejarah. Kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan perkembangan ataupun perubahan pelantikan sejarawan dari zaman klasik ke zaman tradisional ke zaman moden. Yang mana pada zaman klasik ini, sejarawan dilantik sendiri oleh maharaja tetapi tidak mempunyai suatu sistem ataupun standard yang rasmi. Semasa zaman klasik juga, sejarawan yang dilantik oleh maharaja bertanggungjawab untuk memastikan penulisan sejarah atau wangsa mereka ini sampai ke pengetahuan rakyat. Oleh itu, maharaja akan melantik sejarawan yang terbaik yang ada dalam dinasti mereka, iaitu bertujuan untuk mengekalkan penguasaan, pemerintahan serta pengaruh bagi tempoh masa yang panjang. Baiklah, kita pergi kepada perkembangan di zaman tradisional, yang mana pelantikan sejarawan ini masih sama seperti zaman klasik, iaitu sejarawan atau Shi ini dilantik sendiri oleh maharaja. Namun pada zaman ini, sejarawan ini mestilah menduduki peperiksaan awam yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk memastikan sejarawan ini mempunyai minat dan sifat yang mendalam dalam bidang pensejarahan. Sebagai contohnya, maharaja melantik sejarawan yang berkaliber seperti Suma Qin dan Pan Ku. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada perkembangan perubahan pelantikan sejarawan pada zaman Cina moden, yang mana pada zaman ini pelantikan sejarawannya sudah mengalami evolusi yang cukup ketara berbanding zaman klasik dan zaman tradisional. Hal ini dapat dibuktikan apabila pelantikan sejarawan tidak lagi bergantung 100% kepada maharaja. Seterusnya, kaedah penyelidikan sejarah zaman persejarahan Cina. Pada zaman persejarahan Cina, ahli-ahli sejarawan Cina menggunakan beberapa kaedah penyelidikan bagi mendapatkan fakta sejarah yang tepat. Pertama, ahli sejarawan menggunakan kaedah filologi atau dikenali dokumentari.
Persejarahan Cina dikatakan mempunyai catatan sejarah yang lengkap dari dinasti ke dinasti kerana didukung oleh tradisi masyarakat Cina yang gemar mencatat. Catatan-catatan persejarahan Cina bukan hanya meliputi sejarah Cina, tetapi juga catatan kerajaan lain termasuk Nusantara seperti buku Siku Quanshu atau Imperial Collection 4. Banyaknya catatan-catatan ini membolehkan kaedah filologi ini banyak digunakan. Kedua, kaedah epigrafi. Pada zaman persejarahan Cina, catatan-catatan boleh didapati pada batu, kayu, dan cangkang. Kaedah ini penting kerana ia bertujuan untuk memahami tulisan dua zaman Cina dahulu. Li Qingzhao merupakan antara ahli epigrafi persejarahan Cina. Beliau dan suaminya Zhao Mingcheng rajin mengumpul dokumen bertulis dari zaman purba untuk dihimpun dan ditulis kembali. Kaedah heuristik pula ialah kaedah membuat penyelidikan dan kajian semula. Kaedah ini dikembangkan oleh Suma Qian. Menurut Muhammad Yusuf Ibrahim, Suma Qian mengumpul dan membandingkan sumber dengan sumber lain untuk menilai keaslian. Suma Qian mempunyai jawatan penting di istana dan memudahkan beliau mendapatkan sumber sejarah. Suma Qian juga melakukan banyak pengembaraan dan melakukan kaedah lisan terhadap pelbagai orang-orang berkaitan. Seterusnya, kaedah kritikan. Kaedah kritikan juga dilakukan oleh ahli sejarawan Cina bagi mendapatkan sumber yang asli. Misalnya, Li Xiang seorang sejarawan wanita mendapati banyak dokumen-dokumen lama yang tiada lagi keaslian akibat berlaku pencanggahan isi serta kemungkinan kesilapan dalam penyalinan. Oleh itu, Li Xiang berusaha menghasilkan banyak penulisan sejarah sehingga dikatakan ia berguna hingga ke hari ini. Pada zaman persejarahan Cina juga menggunakan kaedah arkeologi atau dinamakan sebagai antikuarianisme tradisional sebelum beralih ke tahap moden. Antikuarianisme tradisional muncul pada dinasti Song lagi. Cara kaedah ini dilakukan ialah dengan menggambarkan artifak-artifak gangsa kepada sebuah lukisan dan faksimili pada sebuah inskripsi. Cara tradisi ini juga disertakan dengan penjelasan di bawah gambaran tersebut berkenaan dengan rupa fizikal serta dimensi artifak. Kesimpulannya, persejarahan di China menunjukkan perkembangan berdasarkan peredaran zaman iaitu dari zaman klasik sehingga zaman moden. Perkembangan persejarahan di China jelas terpapar melalui pemikiran sejarah yang sentiasa berubah mengikut peredaran zaman. Perkembangan persejarahan di China ini boleh dilihat melalui aspek tema penulisan, aliran pemikiran, gaya penulisan, pelantikan sejarawan dan kaedah penyelidikan sumber. Persejarahan di China pada setiap zaman mempunyai keunikannya tersendiri yang wajar diterokai oleh semua lapisan masyarakat.